Wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan kita ucapkan kepada semua penonton, pendengar setia podcast Masa Rehat Mencari Titik Persamaan dan juga Titik Penyelesaian. Bertemakan saya RHO aka Rosli Haji Omar dan hari ini bersama dengan siapa lagi kalau bukan? Muhammad Rafi Ali Hasan. Iya, Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah Rusli. Siap ya? Lama tak jumpa. Dalam episod yang keempat, Rafi tidak bersama kita, tapi kita bersama dengan dua orang wanita terhebat di Labuan. Saya mohon maaf walaupun saya menerima jemputan, Aha. tapi keberadaan saya di Kuala Lumpur atas urusan resmi yang saya tidak dapat tinggalkan. Tetapi Ya. apapun saya melihat live itu Masa Rehat ini memang luar biasa. Rusli. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bersama dalam podcast untuk episod yang kelima ni, Fia. Ya Alhamdulillah. Jadi hari ini pastinya banyak lagi isu-isu semasa, isu-isu yang menarik akan kita kupas bersama dalam Masa Rehat Mencari Titik Persamaan dan juga Titik Penyelesaian. Penyelesaian. Jadi Fi, sebagai permulaan ini, baharu-baharu ini Labuan menerima kunjungan orang terpenting di Malaysia, di negara kita, iaitu Ketua Setiausaha Negara yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali yang datang ke Labuan. Bukan semata-mata untuk kata orang makan angin, tetapi membuat lawatan kerja sehari di Labuan, iaitu melawat projek pipe di Pulau Ino dan juga janakuasa elektrik di SASB di Patau. Ya, saya amat bersyukur dan terharu dengan kehadiran Tan Sri Zuki ini, Tan Sri Ketua Setiausaha Negara. Ya. Karena beliau seperti yang kita tahu, orang nomor satu kaki tangan awam di negara. Ya. Dan keberadaan dia di Labuan, seperti yang kita maklum, dia buat lawatan pertemuan dengan dua agensi penting yang rakyat Labuan berhadapan dua isu yang panas, Tapi sebelum yaitu tu isu air dan juga elektrik. Kita pernah bawakan isu combo ini. Betul. Air Package. ini air dan juga elektrik ni dalam podcast yang kedua rasanya. Podcast Betul. Masa Rehat yang Ya. kedua dan alhamdulillah nampaknya podcast Masa Rehat juga mendapat tempat. Ya. Didengar suara kita ni. Betul. Dan kita ini bukan suara kita berdua, Betul. tetapi Ini suara masalah rakyat. masyarakat Ya. di Labuan khususnya. Jadi Rosli, saya punya pandangan keberadaan, kehadiran Tan Sri KSN ini amat bertepatan dengan masa, dan seperti yang kita maklum keberadaan beliau membuat lawatan ke dua jabatan nih, Jabatan Bekalan Air dan juga SASB, karena dua perkara asas yang berhadapan dengan rakyat Labuan, yaitu air dan juga elektrik. Jadi saya berpandangan Rosli, kita perlu bersyukur karena kerajaan hari ini melihat perkara ini sangat-sangat serius. Yep. Kebetulan dalam bajet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah umumkan satu perkara yang besar, yaitu peruntukan 300 juta ringgit untuk Labuan untuk menyelesaikan masalah air. Jadi kita perlu mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada kerajaan dengan pengumuman peruntukan 300 juta untuk menyelesaikan masalah air. Yang kedua, keberadaan Tan Sri KSN ke Labuan. Jadi Rosli, saya berada di Labuan untuk trip yang kali ini nih sudah berada dua hari. Yep. Jadi saya bersyukur karena saya mengelilingi Labuan, saya nampak jentera-jentera berat, excavator, tahu excavator? Oh, ya. Berada di kiri dan kanan jalan di beberapa buah kampung untuk projek penggantian pipe air sudah pun dimulakan. Ya, insyaAllah esok saya nampak lah. Welcome back. Ini untuk pengetahuan semua nih, Rosli ini baru juga tiba daripada Kuala Lumpur atas urusan keluarga. Jadi Rosli, sekarang ini saya nampak, tadi saya sibuk dengan program dan saya hampir mengelilingi semua Labuan. Saya nampak jentera-jentera berat ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan sebagai salah satu pemimpin di Labuan mengucapkan terima kasih. Dan saya harap warga Labuan perlu bersyukur dan bersabar sedikit. Sudah pasti masalah air ini akan selesai. Mungkin dalam masa 6 bulan ataupun 1 tahun daripada sekarang, karena proyek telah pun dimulakan.
Karena masalah air di Labuan yang seperti kita tahu bukan ketiadaan air. Ya, Air tuh ada, tetapi pipe-pipe yang sudah usang, ya betul. yang ada yang sudah berumur lebih daripada 40 tahun, ada yang sudah berumur 50 tahun. Jadi peruntukan yang diumumkan, saya telah berhubung dengan pengarah Jabatan Bakaran Air. Peruntukan ini majoritinya adalah proyek-proyek penggantian pipe yang telah pun bermula. Jadi warga Labuan harap bersabar, kalaupun ada jalan raya sekarang ni kadang-kadang ada sedikit apa ni kesesakan lalu Ya, lintas, ada mungkin gangguan sedikit kita sabarlah. gangguan di sebelah kanan ditutup, gangguan Ya, sebelah kiri dibuka kan ya. untuk membuat penggantian pipe-pipe air. Jadi pipe-pipe air pun saya sudah nampak ada berbaris sudah di tepi-tepi jalan. Tadi saya Wow. berada di Kampung Bukit Kalam, Kampung Sungai Bedaun, Kampung Sungai Butun. Sudah ada sehinggalah di Bebulu Belukut pun. Jadi proyek penggantian pipe nih. Dan ini Jadi rasanya berita yang paling baik lah untuk warga Labuan khususnya. baik dan kita bersyukur. Alhamdulillah. Karena satu peruntukan yang agak besar telah diberikan oleh kerajaan yang prihatin yang dipimpin hari ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Baik. Itu berkenaan dengan lawatan Ketua Setiausaha Negara baru-baru ini masih panas lagi. Masih panas. Masih panas lagi, iaitu membuat lawatan di penggantian pipe di Pulau Indu dan juga di Jalan Kuasa SSB di Patau ya. Dan kita cakap pasal penggantian pipe air ini, saya teringat tentang perjuangan Rafi dan juga UMNO bahagian Labuan ini, iaitu memperjuangkan 1,000 tangki untuk warga Labuan ini yang telah pun diluluskan ini. Tangki biru. Mungkin statusnya boleh diterangkan sikit ni. Okey, alhamdulillah sebenarnya kita perjuangkan tentang pembekalan tangki biru ni untuk menyelesaikan dari segi jangka pendek masalah yang dihadapi oleh rakyat Labuan lebih kurang 4-5 bulan yang lepas. Dan saya telah membuat pertemuan secara pribadi dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri. Saya mengatakan permasalahan yang kita hadapi dan serta-merta beliau bersetuju untuk meluluskan peruntukan RM500,000 daripada ICU untuk diberikan kepada Labuan untuk pembelian tangki biru ni, Rosli. Dan untuk makluman, syukur alhamdulillah apa yang dijanjikan peruntukan itu telah pun diluluskan dan telah pun disalurkan kepada Perbadanan Labuan, Rosli. Ya. Untuk makluman, lebih kurang 4 bulan yang lepas peruntukan itu telah disalurkan kepada Perbadanan Labuan dan saya telah berhubung dengan pihak Perbadanan Labuan mengesahkan mereka telah menerima peruntukan RM500,000 ini daripada ICU. Dan mereka telah mulakan proses perolehan dia untuk panggil tender dan baru-baru ini saya telah berhubung sekali lagi dengan pihak Perbadanan yang mengatakan sudah ada pelantikan kontraktor. Pembekal tangki biru ini hanya menunggu kontraktor ini membawa masuk tangki biru ini ke Labuan. Jadi saya difahamkan mungkin kita bersabar sedikit, mungkin dalam masa yang terdekat ni lah. Apa yang mereka boleh katakan dalam masa terdekat tangki biru ini akan sampai di Labuan dan pihak Perbadanan Labuan dengan Jabatan Bekalan Air akan mengadakan kerjasama untuk mencari penerima-penerima bekalan tangki biru ini kepada warga kita yang memerlukan. Jadi apa yang saya minta kepada dua agensi penting di Labuan ini, Perbadanan Labuan dan juga Jabatan Bekalan Air, kita tahu memang ramai yang maukan tangki biru ini, tetapi tolong beri prioriti kepada warga Labuan yang langsung tidak mempunyai tangki. Itu penting. Kalau yang sudah ada tangki biru tu saya rasa untuk penyelesaian jangka pendek ni bolehlah mereka. Yang langsung tidak ada ni harus diberi keutamaan. Tangki biru dan juga kawasan yang mereka duduki itu memang terjejas. Ya, saya difahamkan tangki biru ni akan diberikan kepada hanya 18 kampung. Daripada 27 kampung di Labuan ni, Rosli, hanya 18 kampung saja yang terjejas bila mana ketiadaan air ni disebabkan pipe-pipe yang usang. Jadi tangki biru yang akan dibawa masuk ni akan diberikan khusus kepada 18 buah kampung yang terjejas. Dan pengagihannya telah pun diberikan tanggungjawab kepada kerajaan tempatan, pihak berkuasa tempatan, Perbadanan Labuan dan juga
bekalan air Ya. Labuan. Jadi Apa yang penting Rosli, permasalahan ini saya telah bawa dan alhamdulillah telah diluluskan dan sedikit masa lagi akanlah tertunai apa terima yang kasih kita Rafi dan usahakan. juga UMNO Bahagian Labuan yang Ya. memperjuangkan 1,000 tangki air ini untuk warga Labuan dan telah pun harapan kita agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Saya warga juga Labuan. ambil kesempatan lah di sini karena benda ini hampir selesai, jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan perpaduan yang prihatin tentang masalah rakyat Labuan dan terima kasih ini khususnya saya berikan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri yang meluluskan peruntukan ini. Alhamdulillah. Itu berkenaan dengan status tangki biru. Jadi warga Labuan, harapan kita malam ini agar dapat tidur lena dan terjawab dari persoalan. Mungkin Saya juga turun setiap program yang saya turun di Labuan setiap ujung minggu kita ada program-program ini juga yang menjadi pertanyaan ya. orang kampung. Bila dato tangki biru nih. Jadi saya minta mereka bersabar dan insya Allah akan menjadi realiti. Okay, dengar pakcik, makcik, tarah semua sekali dengar. Itu jawapan Rafi berkenaan dengan tangki biru. Akan diagihkan tidak. Tunggu sekejap lagi, tidak berapa lama lagi. InsyaAllah akan dapat diagihkan oleh pihak berkuasa tempatan kita. Jadi satu lagi Bik. Baharu-baharu ni Rafi ni saya faham dia memang di TikTok ni pun cukup aktif juga. Tapi ada satu video tu di mana Rafi bertemu dengan yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Maslan, Menteri Kewangan Timbalan Menteri Kewangan kita, cukup viral Pi. Ya, saya tidak tahu. Hari ini saya berkunjung ke pejabat yang berhormat Datuk Seri Ahmad Mazlan Timbalan, Menteri Kewangan 1 untuk menyampaikan hasrat dan suara rakyat Labuan berkenaan keistimewaan Labuan sebagai pulau bebas cukai. Saya sebenarnya banyak perkara yang saya bawa dalam pertemuan dengan Datuk Seri Ahmad Mazlan, perkara-perkara yang pernah saya bawa dalam podcast Masa Rehat nih. Sebenarnya warga Labuan perlu berterima kasih dengan platform yang disediakan ini, podcast Masa Rehat. Banyak isu-isu yang kita bawa, khususnya masalah di Labuan ini kita angkat, bukan saja bercakap di podcast, tetapi kita ambil tindakan. Jadi pertemuan saya dengan Datuk Seri Ahmad Mazlan tu, Rosli, banyak perkara yang saya bawa, tetapi dua perkara penting sebenarnya. Satu, isu ketika itulah kita tahu masalah beras, ketiadaan, masalah beras, harga beras yang mahal pada ketika itu sehingga mencecah di Labuan ni 40 hingga 56 ringgit. Ingat. So yang kedua tentang isu kita bilang tentang status bebas cukai. Jadi Rosli, kepada sidang pendengar lah yang melihat podcast Masa Rehat. Saya rasa berterima kasih kepada podcast Masa Rehat karena suara-suara yang kita bawa nih rupa-rupanya Rosli mendapat tempat kepada kepimpinan kerajaan negara nih. Jadi suara-suara yang saya bawa nih ada tindakan Rosli. Jadi saya hari ini bawa satu bukti suara yang kita bawa dalam podcast Masa Rehat. Dan saya ada tulislah beberapa surat kepada pengetahuan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya tidak dapat bertemu dengan beliau karena waktu itu beliau berada di luar negara dan saya sempat bertemu dengan Datuk Seri Ahmad Mazlan. Jadi saya sampaikan beberapa perkara termasuklah isu beras. Saya pernah minta kalau boleh permit import beras ini diberi kepada pemborong-pemborong beras di Labuan. Karena kita tahu di Labuan ini kita ada aktiviti transshipment yang kita import sendiri beras daripada luar negara, tetapi tidak boleh dijual di Labuan, tetapi hanya boleh diekspor ke selatan Filipina. Dan benda itulah pun kita bawa pada podcast yang lalu. Iya betul. Jadi hari ini saya telah menerima 2 hari yang lepas ada sekeping surat daripada Bernas Rosli. Dihantar kepada saya sendiri selaku Ketua UMNO Bahagian Labuan tentang permohonan permit import beras kepada syarikat pengimport beras Labuan. Jadi dalam surat sini Rosli, kita pun paham sebenarnya kerajaan telah mengikat kontrak dengan pihak Bernas selaku yang menguruskan urusan beras padi dan beras negara ini dikelolakan oleh pihak Bernas. Jadi dalam surat ini beliau pihak Bernas telah explain kepada saya lah tentang ikatan kontrak mereka dan
jaminan mereka tentang isu padi dan beras di negara kita. Baik. Jadi saya melihat sebenarnya apa yang kita bawa pada podcast yang lepas, kita mau satu, bekalan beras itu mesti ada di Labuan. Kita tidak boleh terima kalau tidak ada beras di Labuan. Yang kedua, dari segi harga beras yang dulu kita dijanjikan 26-28 ringgit, dan pada ketika itu kita bawa harga beras tuh 40 hingga 56 ringgit. Jadi alhamdulillah, saya pernah katakan isu beras ini hanya tempo masa yang singkat. Dan alhamdulillah betul-betul singkat. Sekarang ini sudah selesai. Jadi dalam surat ini juga mereka telah bagi jaminan untuk memastikan bekalan beras di Labuan ini akan mencukupi dan harga beras itu akan diturunkan. Dan alhamdulillah hari ini kita tahu harga beras sudah kembali pulih. Jadi apapun, saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada pihak yang berhormat, Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Mazlan, dan juga pihak Bernas yang menjawab isu yang kita bawa, masalah yang kita angkat tentang khususnya masalah-masalah rakyat Labuan. Jadi saya ucapkan terima kasih pihak Bernas, saya telah menerima surat yang Anda kirimkan kepada saya. Jadi kalaupun tidak dapat diberikan permit import ini kepada pemborong-pemborong di Labuan, yang penting saya mau bekalan beras itu mencukupi dan harga itu tidak boleh lebih daripada apa yang dijanjikan. Itu. Dia janji Rp26.80 hingga Rp28 setiap kilo. Setiap 10 kilo. Oke, jadi itu berkenaan dengan beras, dan juga kita faham, dan sekarang ni podcast Bahasa Rehat juga adalah menjadi satu medium platform kepada warga Labuan untuk menyuarakan apa sahaja permasalahan, apa sahaja isu. Jadi kalau anda ada cadangan ataupun ada isu-isu yang perlu dibawakan oleh Bahasa Rehat, boleh like atau follow, like and share, dan juga boleh juga mengikuti kami dalam podcast Bahasa Rehat, mencari titik persamaan dan juga titik yang terusnya Rosli, dalam pertemuan itu juga saya sebut tentang status Labuan sebagai pulau bebas cukai. Jadi saya bagi kefahaman kepada Datuk Seri Ahmad Mazlan tentang status Labuan ini sebagai pulau bebas cukai ini tidak boleh disamakan seperti pulau bebas cukai di Langkawi ataupun di Pulau Pangkor. Betul. Karena Labuan pada seketika dulu kita ini di bawah Sabah. Dan bila kita diangkat menjadi wilayah persekutuan, salah satu janji kerajaan ketika itu adalah memberi Labuan ini status pulau bebas cukai. Kita pun tahu. Jadi apa yang kita maukan, janji itu perlu ditunaikan, perlu diterjemahkan dengan istilah yang sebenar. Jadi saya telah minta kepada Datuk Seri Ahmad Mazlan untuk menyampaikan terutamanya kepada pihak custom, melihat semula apa yang pernah kami kecapi perlu dikembalikan. Tapi walau bagaimanapun, baru-baru ini ada satu berita yang baiklah, yang mana kepada kaki tangan awam yang bekerja di Labuan, sama ada daripada Tanah Besar Sabah Sarawak ataupun daripada Semenanjung yang bekerja di Labuan, baru-baru ini kerajaan telah kembalikan semula diskaun 50% kepada kendaraan kaki tangan awam yang bekerja di Labuan. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini saya difahamkan dulu 15 tahun dulu memang ada. Diberi keistimewaan kepada kaki tangan awam yang bekerja di Labuan bila mereka balik, sama ada berpindah semula ke Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, dapat diskaun 50%, tetapi dimansuhkan. Jadi alhamdulillah kerajaan telah buka semula keistimewaan ini diberikan kepada mereka, sama ada mereka serve di Labuan ini kerja dalam masa tempoh 2 tahun, 3 tahun tanpa syarat. Asal mereka pulang, mereka dapat diskaun 50% excess duty import, dan juga itulah untuk kendaraan itu, Rosli. Cuma saya minta soal kendaraan nih, Rosli. Bila kita sebut kaki tangan awam telah dikembalikan diskaun 50%. Kita di Labuan lah, kita dapat diskaun 100%. 100%, betul kan tidak? Betul. Cuma satu sajalah saya minta pihak kerajaan, terutama pihak custom. Kami di Labuan nih, alamat Labuan, tinggal pun di Labuan. Tetapi kami dapat tekanan sedikit nih. Kami cuma boleh menggunakan kendaraan sedan ini. Kendaraan sedan 3.000 cc ke bawah kita boleh beli
tanpa cukai. Betul. Dan untuk bawa ke Sabah ni tidak boleh lebih daripada 90 hari ataupun 3 bulan. Itu kita setuju. Betul. Tetapi untuk kenderaan yang 3000 cc ke atas ini, Mhm. sama ada orang luar ke ataupun orang Labuan, kena issue bank guarantee dengan nilai cukai duty yang sepatutnya perlu kita serahkan kepada pastinya pihak ini custom. membebankan Memang warga Labuan. membebankan karena kita tinggal di Labuan. Kita pun bekerja di Labuan. So kita beli kereta di Labuan. Takkanlah kalau orang Labuan sendiri bawa keluar ke KK kendaraan itu tidak balik. Kalau orang luar, ya kita tahu benda ini berlaku tentang penyeludupan kendaraan yang tidak bercukai ini dibawa lari ke Sabah, dibawa lari ke Sarawak ataupun dibawa ke Semenanjung. Tapi untuk yang orang luar membeli di Labuan. Tapi untuk orang Labuan, alamat di Labuan, mempunyai rumah, harta di Labuan, takkan boleh bawa lari. Jadi saya mintalah pihak kerajaan, terutama pihak custom, melihat semulalah benda ini. Kalau boleh, tolong beri pengecualian kepada orang Labuan itu sendiri. Tidak perlulah isu bank guarantee ataupun bond diserahkan kepada custom bila mana kendaraan 3000 cc kepunyaan kita nih untuk bawa ke Sabah kena isu bank guarantee. Ini saya minta. Jadi orang Labuan ada keistimewaan. Dapatlah kita rasa keistimewaan dengan istilah yang sebenar sebagai pulau bebas cukai. Betul. Sebab tidak semua warga Labuan ini bekerja di sektor kerajaan ataupun agensi kerajaan. Juga mungkin ada yang bekerja di sektor sebagai contoh Rosli kalau kita beli kendaraan, saya ambil contoh Mercedes lah. Beza harga Mercedes kita beli di Labuan dengan tanah besar Sabah ataupun di Semenanjung, DP different 100.000 hingga 200.000. Beza karena duty import dan duty excess punya value lah. So kalau kita mau bawa keluar kendaraan ini, kita kena issue bank guarantee ataupun bond nilai 100-200.000. Kita tidak ada kemampuan. Kena fikir 2-3 kali. Kalau ada lah kelebihan duit itu, bagus kita bayar tax lah terus. Boleh pakai di Sabah, tidak perlu balik Labuan. So apa keistimewaan kita sebagai orang Labuan? Jadi saya mintalah benda ini kalau dapat diberikan, dapatlah meringankan ataupun rasa gembira lah kami sebagai rakyat Labuan, dapat kita kecapi keistimewaan Pulau Bebas Cukai itu. Itu bukan suara Rafi, bukan suara saya, tetapi suara masyarakat Labuan. Suara yang dijanjikan oleh kerajaan ketika dululah kita diambil menjadi wilayah. Keistimewaan rakyat Labuan. Pastinya. Baik, itu isu-isu yang kita bawakan pada podcast yang siri yang kelima ini, dan kita harapkan ianya akan mendapat didengar oleh pemimpin-pemimpin kita, hasil jabatan-jabatan dengan kementerian yang berkenaan juga untuk menimbangkan permohonan kita ini. Jadi rasanya ada isu beras tadi kita bawakan, status bebas cukai, dan juga ada isu air juga kita bawakan. Jadi kita rehat seketika kita nak minum dulu. Jangan lupa untuk bersama dengan masa rehat mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Kita rehat, kita minum dulu.
I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love with you.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Bertemu lagi dalam masa rehat mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Kita dah rehat dah minum kopi. Saya dah minum kopi dah. Baik, kalau tadi kita bawakan tentang bangkitkan isu-isu semasa di Labuan, dan hari ini pun kita sambung lagi selepas berehat tadi. Kita sambung kembali tentang isu-isu yang menarik khasnya di Wilayah Persekutuan Labuan ini. Baharu-baharu ini dalam episod yang keempat yang lalu kita juga ada bincangkan, saya juga bertanyakan perkara kepada dua wanita terhebat kita berkenaan dengan isu yang telah pun dibawakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah ini, iaitu yang berhormat Datuk Seri Panglima JPT Tingan ni, di mana Labuan ini dikembalikan ke Sabah. Tapi Wah. Isu ni agak panas sikit. memang panas banyak. Pandangan Rafi sendiri. Okey, sebenarnya isu Labuan perlu ataupun mau kembali ke Sabah ni sebenarnya di Labuan ni tidak timbul langsung. Tetapi walau bagaimanapun Rosli, isu Labuan dan Sabah ni tidak boleh dipisahkan. Karena kita ada hubungan yang sangat-sangat rapat. Dari segi geografinya kita dipisahkan dengan sedikit saja Laut Cina Selatan. Betul. Dan juga hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan saya sendiri, keluarga banyak di Sabah. Semua pun kita ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Tetapi soal dari segi pentadbiran, kita di Labuan ini telah menjadi wilayah persekutuan hampir 40 tahun. Sudah mencecah 39 tahun pada bulan Februari. 1 Februari tahun depan ni kita sudah menjadi wilayah persekutuan 40 tahun. Jadi pandangan saya secara pribadi, Rosli, kita menjadi wilayah persekutuan ni sangat-sangat istimewa. Kalau dulu kita di bawah Sabah ni, Labuan ni cuma dianggap sebagai satu daerah. Betul. Seperti Beaufort, daerah Sepitang, daerah Keningau, daerah Sendakan, Tawau. Tetapi setelah kita menjadi wilayah persekutuan, kita ni diiktiraf seperti satu negeri. Betul. Karena kita ada, kalau tidak silap saya, ada 86 jabatan dan juga agensi kerajaan. Apa yang tidak ada di Labuan? Berbeza dari tahun-tahun sebelum tu ya? Berbeza. JPJ kita juga ada jabatan pengangkutan jalan. Kita ada custom, kita juga di Labuan ada custom. Jabatan custom ada, jabatan pertanian ada, jabatan laut ada. Semualah jabatan daripada yang besar sehinggalah jabatan yang kecil pun kita ada di Labuan. Sehingga kan, tidak nafikan ada saudara mara kita yang duduk di Sabah, di negeri Sabah yang berdekatan dengan Labuan, mereka akan berurusan di Labuan. Betul, saya faham. Jadi itu pasal keistimewaan yang kita ada, yang kita kecapi sudah 40 tahun ni, saya rasa tidak perlulah diganggu gugat. Ada pihak yang mungkin mau cuba mengambil isu ini, sama ada isu politik ataupun saya pun tidak tahulah. Tetapi majoriti rakyat Labuan sudah cukup selesa menjadi wilayah persekutuan. Tetapi walau bagaimanapun, bila kita dari segi pentadbiran, kita berstatus wilayah persekutuan ni, tidaklah kita akan berpisah ataupun putus hubungan dengan negeri Sabah. Karena seperti yang saya katakan, Labuan dan Sabah ini berpisah tidak ada. Mau sama ada air pun kita dapat daripada Sabah. Kita punya elektrik pun walaupun di proses power itu produce power daripada Labuan, tetapi diantar ke Sabah dan kembali ke Labuan. Jadi hubungan itu tidak boleh berpisah. Tetapi jika ada ura-ura mau dikembalikan ke Sabah, saya rasa majoriti rakyat Labuan tidak setuju. Karena kita sudah senang, kita cukup istimewa menjadi wilayah persekutuan karena kita diiktiraf sebagai satu negeri. Ambil contoh, Rusli ya. Baru-baru ini bila bajet yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat, 1.2 bilion peruntukan untuk menyelesaikan masalah air. Dan PM sebut, peruntukan ini diberikan untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan, masalah air di Sabah, dan masalah air di Labuan. 3 tempat yang disebutkan. 3 tempat tu so Labuan, seperti Sabah, seperti Kelantan. Inilah keistimewaan kita bila menjadi wilayah persekutuan. Perdana Menteri sendiri, kerajaan iktiraf kita ni sebagai satu negeri. Kita sama rata ni, Rosli. Kelantan, Sabah, dan juga Labuan. Itu saja kita ambil contoh yang sangat dekat baru-baru ini berlaku.
Jadi satu jumlah 300 juta daripada 1,1 ataupun 1,2 bilion. Kalau kita menjadi daerah, kita tidak akan dapat Tidak mungkin. peruntukan 300 juta. Satu tompok 300 juta dihantar ke satu pulau yang ada 100.000 penduduk, kena bagi 300 juta. So inilah keistimewaan bila kita menjadi wilayah persekutuan. Dan kita menjadi wilayah persekutuan ini, kita bukan wilayah persekutuan yang bongsu tahu. Kita menjadi wilayah persekutuan selepas Kuala Lumpur. Betul. Kita bukan adik bongsu pun. Bukan. Adik bongsu itu wilayah persekutuan Putrajaya. Kita Labuan nomor 2. Jadi eloklah, saya rasa saya punya pandangan secara pribadi dan majoriti pun rakyat Labuan selesa menjadi wilayah persekutuan. Jadi jawapannya tetap sama yang seperti yang Saya pun diberikan. melihat pandangan-pandangan yang dibawa oleh dua tetamu masa rehat pada lepas, saya bersetuju dengan pandangan mereka juga lah. Betul. Jadi terjawab sudah. Jadi kita harapkan tidak ada lagi yang mengganggu gugat tentang mempersoalkan kenapa Labuan tidak mahu kembali ke Sabah. Bukan disebabkan oleh faktor geografi atau sebagainya. Tetapi inilah jawapan yang kita berikan dalam podcast Masa Rehat, mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Itu berkenaan dengan Labuan kembali ke Sabah, Pi. Ya. Jadi baharu-baharu ini juga kita dikejutkan tentang sokongan 4 MP ataupun ahli parlimen yang memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Jadi apa pandangan Rapisni tentang kelompongan anti-hopping law yang disebutkan oleh Datuk Seri Wan Junaidi ini? Okey, saya pertama Rosli, saya mengalu-alukan tentang sokongan 4 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Termasuk Labuan ya? Termasuk Labuan yang menyokong kerajaan perpaduan. Sokongan ini yang pertama dari segi politik Rosli, kita tahu pilihan raya umum yang ke-15 sudah berlalu hampir 1 tahun. Sudah 1 tahun pun baru-baru ini kita 1 tahun. Tetapi dalam masa 1 tahun ini masih lagi timbul cerita tebuk atap, Sheraton Move 2.0, masih lagi setiap kali pilihan raya 6 negeri tempoh hari. Yang Kemaman ini sejuk sudahlah, tidak ada timbul lagi cerita tepuk atap. Karena inilah sokongan daripada 4 ahli parlimen daripada PN ni, Perikatan Nasional, kepada kerajaan kita sudah tutup cerita. Dari segi kestabilan politik, saya cukup mengalu-alukan. Selesai sudah dari segi kestabilan politik dalam negara ni bila kehadiran 4 ahli parlimen PN ni sokong kerajaan, saya berterima kasih. Jadi cuma ialah kita tahulah apa yang suara-suara daripada pihak Perikatan Nasional yang tidak berpuas hati dan menyalahkan pula tentang anti-hopping law, akta anti lompat parti ini, yang pada ketika itu mereka juga dalam kerajaan yang meluluskan tentang akta anti lompat parti. Saya sebenarnya saya bersetuju, memang ada kelompongan, kelompongan dalam anti-hopping law ni. Yang saya baca di sini, Rosli, sebenarnya saya baca artikel yang dibuat oleh Datuk Seri Wan Rosli, yang pada ketika itu beliau menteri yang bertanggungjawab yang menyediakan akta ini untuk diubah. Jadi dari segi yang saya tahu sekarang nih, Rosli, jika ahli parlimen itu keluar parti menyokong kerajaan, mereka yang keluar, empat-empat ni dia keluar daripada Bersatu ataupun keluar daripada parti dalam Perikatan Nasional, itu betul mereka melanggar akta anti lompat parti dan perlu diadakan pilihan raya kecil. Itu yang pertama. Jika mereka sendiri keluar, baru menyokong mana-mana kerajaan ataupun parti masuk dalam parti-parti dalam kerajaan, itu mereka melanggar akta dan perlu dikosongkan kursi dan perlu diadakan pilihan raya. Dan jika ahli parlimen itu mereka keluar sokong, itu perlu diadakan pilihan raya. Tetapi jika mereka masih menjadi ahli parti tersebut, tetapi menyokong kerajaan, itu tidak ada masalah. Itulah yang kelompongan yang sekarang ini dibangkitkan lah. Patutnya mereka tidak boleh menjadi ahli parti, mereka perlu ikut keputusan dasar parti mereka ataupun pimpinan mereka. Betul. Cuma saya tengok podcast Masa Rehat yang dibawa oleh
yang berbahagia Saudara Khairi Jamaluddin. Beliau berada dalam kabinet sebelum diputuskan dibawa ke Dewan Rakyat pada ketika itu yang dibentang oleh Datuk Seri Wan Rosdi. Dan kenyataan baru-baru Datuk Seri Wan Rosdi juga menjelaskan perkara itu. Bila dipecat, mereka-mereka ini dipecat, Rosli, dipecat oleh presiden parti mereka ataupun parti mereka, tidak perlu diadakan pilihan raya juga. Tetapi bila mereka memberi sokongan kepada kerajaan, tetapi mereka masih menjadi ahli parti, itu tidak ada melanggar kesalahan. Tidak ada melanggar kesalahan. Jadi saya setujulah apa pandangan Datuk Seri Wan Rosdi baru-baru ini, perlu ada perubahan dari segi akta ini. Perlu dipindah lah. Perlu dipindah sedikit, perlu diperketatkan. Karena ialah saya sebetulnya saya bersetuju, tetapi kesian pula kepada penyokong-penyokong ataupun pengundi-pengundi yang mengundi mereka inilah. Mereka bertungkus lumus sebenarnya. Bertungkus lumus memenangkan mereka, akhirnya kerusi yang mereka sokong ini sehingga menang dibawa untuk menyokong kita. Ya, Jadi memang ada timbul kemarahan, ketidakpuasan hati. pasti. Jadi saya juga tengok podcast yang lepas, anak muda tu Cik Nazira juga menyuarakan tentang pandangan anak-anak muda. Jadi majoriti memang tidak bersetuju. Jadi mungkin pandangan saya perlu diperketatkan dan RUU ini mungkin dipindah sedikit untuk kita perketatkan supaya benda ini tidak lagi berlaku lah. Jadi mungkin sekarang ini kita senang hati. Mungkin selepas ini kalau kita tidak gubal, kita tidak ubah, mungkin kita yang akan terkena selepas ini. Itu pandangan saya. Itu dia pandangan tentang sokongan 4 MP ataupun ahli parlimen yang memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Kita jawab juga pandangan Rafi tadi. Dan sekarang ni, Pi, bukan sekarang sebenarnya, dah lama. Kita trending sekarang ni di Labuan berkenaan dengan program UMNO Labuan, iaitu program Sentuhan Kasih. Ini terbaru, Sentuhan Kasih, dan program Peduli Rakyat. Mungkin ini sebab setiap minggu Labuan ini akan dipenuhi dengan program baju merah, jaket merah, bukan jaket biru. Program jaket merah iaitu Peduli Rakyat, dan yang terbaru ialah Sentuhan Kasih yang pastinya menyantuni semua masyarakat Labuan ni. Jadi apa cerita ni, Pi? Dia sebenarnya Rosli, sejak saya mengambil tampuk selaku Ketua UMNO bahagian Labuan pada bulan Mac yang lepas, ya kita maklum UMNO Barisan Nasional kita kalah pada pilihan raya umum yang ke-15 dengan majoriti yang tipis sebenarnya 700. Jadi tetapi walau bagaimanapun daripada dulu Rusli, UMNO dan rakyat ini berpisah, tidak ada. Betul. Soal kebajikan, soal mendekati masyarakat ini UMNO cukup dekat dalam perkara ini Rusli. Jadi saya telah mengambil pendekatan selaku Ketua UMNO bahagian Labuan sekarang. Saya mau UMNO ini terus mendekati masyarakat, membantu ikut kemampuan kita. Walaupun kita kalah pilihan raya, tetapi saya mau hikmat bakti UMNO ini diteruskan, berlaku kepada semua lapisan masyarakat. Jadi peduli rakyat nih Rusli, ya saya tahu telah mendapat tempat di hati masyarakat Labuan. Dia ada dua isi kandungan dalam program peduli rakyat. Satu yaitu saya telah amanahkan sekretariat kebajikan UMNO Labuan untuk bantu setiap keluarga yang mau mengadakan kalau dua-dua pasangan tuh orang Labuan, dua-dua pasangan itulah akan dapat. Seperti tadi lah, tadi sebagai contoh, ada 8 pasangan. So, bukan 4 pasangan. So, 4 lelaki, 4 perempuan. Dan semua berada di Labuan. Semua dapat. Semua dapat. Tadi saya turut bersama sampai bumi terbelah. Berapa tersungkur dan kaki farasi menjadi kelingking boleh buat luar lelaki yang boleh kulakukan ku cuma tukar cerita. Alhamdulillah, sambutan
pasangan Band to make a dance, now let's get your dirty hand. And they stack a couple grand, had to leave my lover land. Aku Dari lakukan pagi dengan program Tuhan Pagi Kasih. saya dengan Sentuhan Kasih, petang saya dengan Peduli Rakyat. Tetapi ialah Rusli terharu karena saya berpandangan Rusli, siapa yang mengenali saya sejak saya menjadi Ketua Pemuda UMNO 2008 hingga 2018, program kebajikan ini cukup dekat di hati saya. Selaku pemimpin muda pada ketika itu, sekarang ini pun masih muda. Masih juga, muda. Rusli, ya. Lahir awal. Cuma dulu saya menjadi Ketua Pemuda UMNO, sekarang saya menjadi Ketua Bagian. Saya teruskan hikmat bakti, khususnya kebajikan-kebajikan masyarakat di Labuan. Jadi yang satu lagi Rosli tadi tentang kalau ada majelis perkawinan kita bagi 100 kilo beras. Dan satu lagi kalau ada kematian. Kematian yang saya amanahkan Sekretariat Agama dan Khairat Kematian UMNO Labuan ini. Setiap ada orang meninggal di Labuan ini kita akan bagi sumbangan 50 kilo beras kepada keluarga waris untuk mereka dapat mengadakan kenduri arwah 1 hari, 3 hari ataupun 7 hari. Dan ini juga saya menghadiri beberapa lah. Saya tidak dapat menghadiri semua, tapi setiap kali saya berada di Labuan saya akan bersama mereka. Sumbangan hanya 50 kilo beras. Tetapi titisan air mata penerima-penerima bantuan ini sangat menyentuh hati. Ya. Jadi kepimpinan UMNO, bukan saja sekretariat yang saya manahkan, tetapi kepimpinan UMNO di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, rasa terharu, rasa terus bersemangat, ingin berhikmat, berbakti, membantu masyarakat di Labuan. Itu pasal saya nampak 2 program ini, Peduli Rakyat, Majlis Perkawinan dan Khairat Kematian menjadi satu kekuatan baru kepada kepimpinan UMNO bagian Labuan. Jadi dan yang terbaru Rusli, ya betul, untuk bulan yang daripada bulan April kita lancarkan nih, sekarang sudah bulan November, program ini khusus untuk masyarakat Melayu, orang Islam. Tapi saya telah mendapat permintaan untuk golongan-golongan yang bukan Islam. Dan Alhamdulillah saya telah mengadakan mesyuarat semalam dan saya telah putuskan untuk yang bukan beragama Islam juga akan kita bantu. Sama ada mereka akan mengadakan majlis perkawinan anak mereka ataupun yang meninggal dunia. Ya, itu berita baik. Untuk semua masyarakat di Labuan, tak kisah yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam, dibantu juga oleh UMNO bahagian Labuan. Menerusi program Peduli Rakyat dan juga yang terbaru nih, Sentuhan Kasih. Sentuhan Kasih. Ya betul, ini juga telah mendapat tempat. Tadi pagi tadi saya bersama Sekretariat Veteran UMNO. Sebelum tu, di mana agaknya idea untuk melaksanakan program Sentuhan Kasih ini? Sebelum ni Peduli Rakyat, ya betul. Tapi Sentuhan Kasih ini cukup bermakna ya. Tapi di mana agaknya Rapi mendapat idea dan juga untuk melaksanakan program ini? Rosli, saya punya pandangan. Saya melihat dari segi keputusan pilihan raya umum ke-15 di Labuan dan juga keputusan pilihan raya umum yang ke-15 di seluruh negara. Ya betul, UMNO kehilangan banyak kerusi, termasuk di Labuan. Tetapi pengundi-pengundi di saluran 1 dan 2 nih Rosli, majoritinya UMNO menang, Barisan Nasional menang. Di Labuan kita kalah pilihan raya umum yang ke-15, tetapi di semua pusat daerah mengundi, saluran 1 dan saluran 2 masih milik Barisan Nasional. So ini terbukti, ini bermakna sokongan orang-orang lama, orang-orang veteran ini masih lagi kekal bersama Bagi dia UMNO. tahu saluran 1, saluran 2 ni adalah untuk orang lama ya. Orang lama. Untuk orang lama. Jadi saya datang satu idea. Saya ni Rosli, kalau saya sembahyang ataupun saya mandi, idea itu macam-macam akan datang. Betul. Jadi tiba-tiba satu hari itu, saya tiba-tiba kewujudan Sekretariat Veteran UMNO ini saya wujudkan atas permintaan Presiden UMNO baru-baru ini. Jadi saya wujudkan Sekretariat Veteran dan saya minta Sekretariat Veteran UMNO ini wujudkan satu program Sentuhan Kasih untuk mendekati golongan-golongan orang-orang lama. Orang-orang lama turun setiap kampung yang ada di Labuan, kalau yang susah turun bantu.
apa keperluan mereka. Kalau mereka perlukan kursi roda, kita bantu bagi kursi roda. Kalau mereka perlukan Pampers, kita bagi Pampers. Apa saja diperlukan. Jadi, alhamdulillah saya telah bersama mereka dalam 2 program, termasuklah tadi kita datang ke 4 buah rumah, 2 rumah di Kampung Bebuluh, 2 rumah di Kampung Belukut. Mereka agak terkejut lah dengan kehadiran UMNO bagian Labuan datang memberi sumbangan kepada mereka, mendekati mereka, rasa terharu. Ada di kalangan mereka itu adalah ahli-ahli UMNO daripada dulu lagi, daripada zaman UMNO masuk ke Labuan, sehingga hari ini tidak pernah bertukar baju, bertukar kulit. Tiba-tiba dorang berjuang daripada dulu untuk UMNO, tiba-tiba waktu mereka susah UMNO datang mendekati dan membantu mereka. Jadi tadi pun saya tersentuh, ada satu wanita tuh kebetulan suami dia ini memang orang kuat UMNO di Kampung Bebuluh. Baru-baru ini meninggal, saya tidak sempat pergi, saya berada di Kuala Lumpur dan saya menziarahi tadi. Yalah, sampai menitiskan air mata istri dia dan kami semua pun rasa sedih lah. Tapi apapun, saya berterima kasih kepada Sekretariat Veteran UMNO dan saya mau UMNO Labuan ini sentiasa mendekati masyarakat di Labuan. Apa juga kemampuan yang kita ada. Pastinya program sentuhan kasih yang dikendalikan oleh Sekretariat Veteran UMNO bahagian Labuan ini memberi nafas barulah kepada pejuang-pejuang veteran UMNO kita yang dari dulu setia. Ini Rosli, saya mau sebut sinilah karena ini satu platform yang baru sebenarnya yang amat berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sediakan. Sebenarnya veteran UMNO ini daripada dulu pun ada, tetapi saya rasa 5-6 bulan yang lepas dalam mesyuarat MT beliau minta setiap bahagian wujudkan semula Sekretariat Veteran UMNO. Dan sekarang ini alhamdulillah di Labuan saya wujudkan dan saya panggil balik bekas-bekas ketua-ketua UMNO cawangan yang dulu-dulu sekarang ini tidak ada jawatan sudah. Karena sudah veteran lah. Okay, umur 60-70 tahun. Tidak lagi mau aktif berpolitik. Tetapi bila wujudnya satu platform baru nih kita sediakan nih melalui Sekretariat Veteran UMNO ini, mereka semua datang semula Rosli. Datang semula dan aktif semula seperti mereka dulu menjadi ketua UMNO cawangan, ahli jawatan kuasa UMNO cawangan. Saya tersentuh bab ini 2 kali sudah saya datang. Bila saya tengok orang-orang lama nih, ada satu kalau siapa kenal Haji Kula, cukup veteran, 70 lebih tahun. Pejuang UMNO di Bukit Kalam masih steady lagi. Dulu ketua kampung Bukit Kalam, ketua cawangan Bukit Kalam, ahli jawatan kuasa UMNO berpuluh tahun, tiba-tiba dilantik menjadi pengurusi Sekretariat Veteran Bukit Kalam. Setiap kali saya turun program, beliau akan berada daripada awal sampai habis. Iya, itu salah satu contoh. Itu satu contoh. Terbaiklah yang kita. Lain lagi, dia punya pengurusi, contohnya Haji Abu. Haji Abu selaku pengurusi veteran UMNO Labuan. Beliau ini adalah ketua pemuda UMNO yang pertama di Labuan. Ketika UMNO masuk Labuan, dialah orang yang menjadi ketua pemuda ketika itu. Dan lama senyap, tidak aktif. Tiba-tiba saya lantik menjadi pengurusi Sekretariat Veteran ini. Saya tengok dia lebih aktif daripada saya. Dia seperti pemuda yang dulu. Jadi ucapan-ucapan dia pun menyentuh hati. Tahniah, Abang Abu. Apapun syabas, tahniah. Saya ambil kesempatan ini dalam podcast Masa Rehat. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kepimpinan pengurusi, timbalan, ahli jawatan kuasa, dan pengurusi-pengurusi sekretariat di cawangan-cawangan veteran UMNO ini. Terima kasih, terharu dengan komitmen yang diberikan. Karena umur ini tidak ada, orang bilang tidak boleh berpisah dengan UMNO ini. Walaupun yang lama maupun yang baru. Betul. Karena kita di sini pun, saya sendiri pun, tidak ada yang lama, tidak ada kita di sini. Betul. Jadi tahniah Afi atas kejayaan program Sentuhan Kasih, juga program Peduli Rakyat yang sudah sedia ada, dan pastinya bukan trending di Labuan saja tetapi menjadi ikutan kepada seluruh bahagian-bahagian UMNO di Malaysia. Tahniah sekali lagi, dan pastinya kita alu-alukan ia menjadi contoh yang terbaik kepada semua bahagian lah.
Jadi itu berkenaan dengan program Peduli Rakyat dan juga Sentuhan Kasih yang telah pun memberikan manfaat kepada warga Labuan Bay. Betul. Cuma satu Rosli yang saya rasa syukur karena ketika 2 bulan, 3 bulan yang lepas, bila mana ketiadaan beras di Labuan, Betul. harga beras 40-56 ringgit. Jadi waktu itu saya panik tuh, karena ketiadaan beras tempatan di Labuan. Jadi saya tanya dengan pengurusi Sekretariat Kebajikan, wih, yang beras kita bagi-bagi ini beras tempatan kah beras import? Saya cakap, because nanti kita menjadi kesalahan masyarakat. Ini sebab program Peduli Rakyat UMNO ini menyebabkan kita tidak ada beras. Tapi alhamdulillah daripada awal program Peduli Rakyat nih Rosli, beras yang kita gunakan semua pun beras import. Jadi rasa bersyukur semua beras yang kita bagi ini dalam program Peduli Rakyat, sama ada majlis orang kahwin ataupun orang meninggal ini, kita bagi beras import. Ya, tahniah juga sebab walaupun ada krisis beras sebelum ni, tapi program Peduli Rakyat tidak terganggu, tidak tergugat. Alhamdulillah, syukur. Jadi alhamdulillah, jadi tahniah untuk Rafi dan juga UMNO bahagian Labuan dan juga seluruh jenteranya, dan juga kepada masyarakat Labuan juga jangan lupa untuk follow, like dan share serta komen untuk podcast Masa Rehat ini. Saya Mungkin cuma mau Rafi. tambah sedikit, Rosli. Saya juga ambil kesempatan sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang beras nih, Rosli. Jadi mungkin ramai ingat ini sumbangan beras ini datang daripada saya sendiri. So agak tidak adil karena pada peringkat awal dia memang benar dalam 3 bulan, 5 bulan yang pertama itu memang sumbangan beras itu datang daripada saya dan juga syarikat-syarikat di bawah keluarga saya yang memberi sumbangan. Tetapi selepas, ialah macam trending sudah di Labuan ini Peduli Rakyat, bukan saja di Labuan tetapi di Sabah juga mengetahui tentang program ini. Jadi banyak juga rakan-rakan saya nih yang berniaga nih mau turut menyumbang, Rosli. Alhamdulillah. Mau turut Kita menyumbang. lakukan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga lah kepada rakan-rakan penyumbang-penyumbang beras untuk program Peduli Rakyat di Labuan nih. Bukan saja syarikat-syarikat yang ada di Labuan, tetapi syarikat-syarikat kawan-kawan yang ada di Sabah juga turut mau menyumbang, mau bersedekah. Syukur, alhamdulillah. Bersedekah. Pastinya ia membuka mata kepada seluruh bukan saja warga Labuan tapi juga warga negeri lain, khasnya warga Malaysia, untuk turut sama menyumbang bakti dalam aktiviti Peduli Rakyat dan juga Sentuhan Kasih ini. Betul. Tanya Fi? Alright, alhamdulillah. Alhamdulillah. So apapun saya ucapkan terima kasih kepada podcast Masa Rehat di atas platform ini yang kita dapat bertemu dan kita mengangkat permasalahan masyarakat Labuan dan juga masalah-masalah yang kita bawa. Jadi apapun saya harap suara-suara yang dibawa oleh podcast Masa Rehat ini mendapat tempat terus kepada kerajaan, khususnya kerajaan perpaduan yang prihatin kepada masyarakat. Terbukti. Alhamdulillah, terbukti. Alhamdulillah. Yang penting apa yang kita bawa ini bukan saja kita bercakap di sini, Rosli. Kita perlu ada tindakan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan kita perlu sama-sama mengangkat permasalahan dan mencari jalan penyelesaian, Rosli. Betul atau tidak? Jadi terima kasih Fi sekali lagi kerana sudi bersama dalam podcast Masa Rehat untuk episod yang kelima ini. Jadi jangan lupa sekali lagi ikuti podcast Masa Rehat untuk episod yang seterusnya. Jangan lupa sekali lagi follow, like dan juga subscribe untuk podcast Masa Rehat ini, mencari titik persamaan dan juga titik penyelesaian. Kita jumpa lagi dalam podcast yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright.